Okey, baik. So kalau kita lihat pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. So kalau kita lihat di sini, okey, kerajaan British dan juga kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengumumkan penubuhan Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai jawatan kuasa antara kerajaan, dan pada bulan Ogos 1962 jawatan kuasa ini diwakili oleh kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. So Sarawak dan juga Tanah Melayu dan juga Sabah. Penubuhan JAK ni tujuan dia apa? Paling penting tujuan dia tujuan dia untuk menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan keperluan untuk melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Jadi kalau kita lihat di sini, JAK sebenarnya bertujuan untuk menyediakan satu rangka perlembagaan, satu rangka untuk undang-undang tertinggi melibatkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura. So itu rangka perlembagaan. Dan yang kedua, untuk membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Kerana kita tahu bahawa pada waktu ini Sarawak dan Sabah belum merdeka. Tanah Melayu sudah merdeka. Jadi tidak mahu ada unsur-unsur seolah-olah Tanah Melayu menjajah Sarawak dan Sabah. Tak nak. Jadi untuk memastikan supaya Tanah Melayu ini tidak dikatakan sebagai menjajah Sarawak dan Sabah, maka disediakan undang-undang tersendiri, disediakan juga keperluan-keperluan tersendiri untuk Sarawak dan Sabah, khas untuk Sarawak dan Sabah. Jadi itu JAK, jawatan kuasa antara kerajaan. Baik. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, iaitu Menteri Tanah Jajahan di sini. Okey. Dan Timbalan Pengurusi ialah Tun Abdul Razak, dan Wakil Sarawak ialah Ketua Setiausaha Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Abang Haji Mustafa Temenggung juga, Pengarah Montegre, dan juga ada Wakil Sabah. Okey, kita lihat ni. Jawatan kuasa dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, dan Timbalan Pengurusi ialah Tun Abdul Razak Hussein, dan ada Wakil Sarawak dan juga ada Wakil Sabah. So itu yang kamu kena take note benda tu. Dua wakil. Okey, ini dipunyai jawatan kuasa. Dan jawatan kuasa ini mempunyai 5 jawatan kuasa kecil. Ada jawatan kuasa perlembagaan, keuangan, perkhidmatan awam, perundangan dan kehakiman serta organisasi jabatan. Okey. Baik. So kalau kita lihat apakah usulnya dalam mesyuarat ni, apa yang berlaku? Okey, kita lihat di sini jawatan kuasa ini mengusulkan, maknanya mencadangkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan. Maknanya cadangan itu akan dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan. Untuk apa? Untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. So apakah perkara yang menjadi teras utamanya? Perkara yang menjadi kepentingan utama, teras utama dalam perlembagaan yang baharu ini adalah, pertama, Islam ialah agama persekutuan, tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. Nampak tak? Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Nampak? Baik. Kemudian sistem pendidikan dikekalkan. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah. Sebab sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan Kerajaan Negeri, sehingga Majlis Negeri membuat perubahan barulah tu. Okey Fakhrin. Okey. Baik. Dalam Parlimen Malaysia sebanyak 24 kerusi
Okey, hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak, manakala 16 kerusi okey untuk Sabah dan juga 15 kerusi untuk Singapura. Dan kuasa imigresen. Okey, kuasa imigresen terletak di bawah Kerajaan Persekutuan, tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. Baik. So, ada tak mana-mana bahagian dalam perkara-perkara yang usul Sarawak dan Sabah ini, ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham? Okey, cikgu dah agak dah. Cikgu, what do you mean by kerusi? Bagus. Okey, baik. Bagus soalan tu. Cikgu suka soalan tu. Okey, cikgu suka soalan tu. Baik. Kerusi ini sebenarnya merujuk kepada kawasan. Kawasan yang kamu telah menang dalam pilihan raya. So, bila kamu menang dalam pilihan raya, apa yang akan berlaku? Kamu akan dikehendaki untuk pergi ke parlimen. Bila kamu pergi ke parlimen, maka kamu akan dikehendaki untuk untuk mewakili kawasan kamu. Bila mewakili kawasan yang kamu telah menang itu, maka itu dipanggil kerusi. Kerusi. Boleh faham tak kerusi tu? Ya, kerusi parlimen itu maksud dia, kerusi parlimen. Dan kalau kamu nak tengok, cikgu tunjukkan salah satu kerusi Dewan Rakyat. Baik, so kita tengok kerusi Dewan Rakyat. Sekejap cikgu tunjukkan kamu tentang kerusi Dewan Rakyat. Baik. Sedikit kerusi untuk yang menang lah. Ya, betul. Baik, contohnya yang ini. Kamu nampak tak yang ini? So ini dalam Dewan Rakyat, di mana kalau kamu lihat orang-orang yang berada di bawah tu, kamu tahu tak yang ada kerusi-kerusi dan ada orang-orang yang duduk situ kan? Ini semua adalah calon-calon yang telah menang dalam pilihan raya. Dan kalau kita lihat setiap seorang ni dia mewakili satu kawasan. Contoh orang yang ini mungkin dia mewakili kawasan apa? Selayang. Orang yang kedua tengah ni mungkin mewakili kawasan Shah Alam. Yang sebelah kiri ni mungkin mewakili kawasan Kelang. Jadi satu kerusi, satu kawasan. Bermakna di sini inilah masuk kerusi, iaitu kerusi di Dewan Parlimen. Ya, di Dewan Parlimen. Yang duduk seorang tu siapa? Yang sebelah kanan ni, ini dipanggil kita kata sebagai dipanggil Speaker Dewan. Speaker Dewan ataupun dipanggil kita panggil Speaker Dewan ataupun dipanggil Pengerusi Dewan. Dia yang akan memastikan supaya kalau ada perdebatan dalam Dewan Rakyat itu, dia yang akan manage supaya dapat mengelakkan daripada bergaduh ke kan, dia akan ketuk. Sila duduk. Menteri daripada Batu Kurau. Batu Kurau duduk Batu Kurau. Shah Alam duduk Shah Alam. Dia macam tu. So dia yang tukang jaga kestabilan dan juga keharmonian dalam Dewan Rakyat. Ya, dan Perdana Menteri sebenarnya dia duduk ikut kawasan dia. Contoh, kalau macam dulu, Perdana Menteri kita iaitu Najib Tun Razak, dia adalah ahli parlimen daripada Pekan. Pekan Pahang. Jadi dia duduklah di kerusi yang ada nama Pekan Pahang. Dia duduk kat situ. Sebab dia tetap, walaupun Perdana Menteri, dia tetap mewakili kawasan dia. Jadi itu cara dia. Baik. Kemudian, ya betul, sediakan kerusi untuk yang menang. Apa maksud imigresen? Baik, imigresen ni sebenarnya adalah urusan-urusan keluar masuk rakyat. Keluar masuk rakyat. Maknanya, kalau yang keluar daripada sempadan negara, contoh macam orang Malaysia pergi ke Thailand ke, kan, orang Malaysia pergi ke Indonesia,
itu dipanggil urusan immigration. Kamu kena pergi jabatan immigration untuk buat pasport dan sebagainya. So itu immigration. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, kalau kita lihat dalam konteks ini, ada beberapa perkara yang cikgu suka untuk sharekan dengan kamu. Iaitu apa tahu? Kamu tengok ni Okey. Baik. Kalau kita lihat di sini, dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, yang nak buat ni 1963 Okey, iaitu Perlembagaan Malaysia. Tapi dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, okey, salah satu ayat perlembagaan tu adalah ini. Ini ini pula. Kenapa saya ingat pula ni? Okey. Okey, kejap. Okey, sebenarnya salah satu ayat dia adalah yang ini. Islam ialah agama persekutuan Malaysia. Ini dalam Perlembagaan 1957. Tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah, itulah dia pindaan. Itulah dia pindaan. Maknanya ada penambahan. Pindaan perlembagaan yang kita belajar bab 2 tu kan. Inilah dia. Jadi, contohnya yang kedua. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia. So, ini sahaja memang kita kata itu sahaja yang dalam Perlembagaan Tanah Melayu. Ya, okey, ini dalam Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Tetapi yang bawah tu ada penambahan, bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah, itu adalah pindaan. Agama Persekutuan Malaysia tu maksudnya agama rasmi. Ya, betul. Agama rasmi. Okey. So, kemudian sistem pendidikan. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan. So, ini juga adalah daripada Perlembagaan 1957. Tapi bila tambah kecuali di Sarawak dan Sabah, itu adalah pindaan 1963. Okey, dan kemudian dalam parlimen 24 kerusi, maknanya 24 kawasan. Okey, 24 kawasan akan disediakan 24 kerusi di parlimen untuk Sarawak. 16 kerusi di parlimen akan mewakili 16 kawasan di Sabah. 15 kerusi di parlimen merujuk kepada 15 kawasan di Singapura. So itu maksud kerusi-kerusi ni. Itu maksud kerusi-kerusi ni. Boleh Nazira? So masa keluar apa jadi kat kerusi tu? Maknanya kerusi ini dimansubkan, dibatalkan, maka kerusi ini tidak ada lagi lah. Tak ada lagi. Tidak wujud lagi kerusi bagi Singapura. Tak ada. Dan kuasa immigration, maknanya kuasa untuk keluar masuk dalam negara masih terletak di bawah Kerajaan Persekutuan. Tetapi Sarawak dan Sabah, ini yang baru juga. Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan, menguruskan hal ehwal keluar masuk orang dalam negeri Sarawak dan Sabah. Dan untuk pengetahuan kamu, sehingga tahun-tahun lebih kurang dalam tahun-tahun 1980-an, sesiapa yang nak pergi Sarawak Sabah perlu ada pasport. Perlu ada pasport. Padahal kita daripada Malaysia ni, sebenarnya Tanah Melayu, sebenarnya Malaysia, nak pergi ke Sabah Sarawak ada pasport. Ditulis pasport Sarawak Sabah. Dan itu telah diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak dan Sabah. Back to 1980s lah. Sebenarnya daripada sejak dia masuk Malaysia sampai back to 1980s, dia ada lagi. And then pasport itu dimansuhkan. So tidak ada lagi pasport kalau nak pergi ke Sarawak dan juga Sabah. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Jadi itu kuasa immigration bergantung kepada kerajaan negeri itu sendiri, iaitu Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Sabah. So itu 5 perkara yang kamu kena ingat dalam jatuhan kuasa antara kerajaan. So perkara berkaitan 18 perkara Sarawak dan 20 perkara Sabah, dan antaranya Islam, bahasa Melayu, sistem pendidikan dan bilangan kerusi serta kuasa immigration.
Ada ke pasport tu? Memang ada. Tapi sekarang dah tak ada dah. Dulu memang ada lah. Semasa dulu dah pakai tu memang ada. Sekarang tak ada dah. Okay. Baik, so itu berkaitan dengan jawatan kuasa antara kerajaan. Dan kalau kita lihat, okay, setelah daripada itu, okay, setelah mereka setuju dan juga mereka rasa macam okey lah, okay, kita pun dah setuju tentang okay, syarat-syarat perlembagaan ni apa semua, maka mereka meneruskan dengan Perjanjian Julai 1963. Okay. Perjanjian Julai, okay, subtopik 5.5, Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Dan Perjanjian Julai 1963 yang turut dikenali sebagai, take note benda ni, Perjanjian Malaysia ataupun Malaysia Agreement. Okay. Ialah sebuah dokumen, satu dokumen yang ditandatangani antara kerajaan British, kemudian Persekutuan Melayu, kemudian juga Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Dan perjanjian ini ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Kandungan perjanjian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh jawatan kuasa antara kerajaan. Prinsip utama perjanjian ini mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Dan antara intipatinya termasuklah, tengok betul-betul Perjanjian Malaysia, apakah isi kandungan Perjanjian Malaysia? Iaitu tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Take note benda tu Tarikh dia sebenarnya adalah 31 Ogos 1963. Dan Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Melayu. Kerajaan British akan iktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia dan memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah untuk menubuhkan kabinet negeri. Dan dalam perjanjian Malaysia ini, perjanjian Malaysia memperuntukkan tempoh masa peralihan. Mana tak sini? Lagi hitam okey. Okay. So, kita lihat tempoh masa peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Baik, kerusi parlimen diberikan kepada Singapura sebanyak 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Dan penduduk Bumi Putera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan iaitu sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Okey, baik, cikgu terangkan. Baik, dalam perjanjian Malaysia ni, sebenarnya tarikh pembentukan memang 31 Ogos 1963. Tetapi kalau kamu perhatikan, kenapa kita orang ni celebrate, kita merayakan Hari Malaysia pada 16 September? Kenapa kita raikan pada 16 September? Itu kerana apa? Kerana akibat daripada konfrontasi yang telah dilakukan oleh Indonesia menyebabkan kita terpaksa delay. Kita delay lebih kurang 16 hari sebelum kita boleh isytiharkan isytiharkan Malaysia. Itu satu. Baik. Soalan terus ada yang bertanya tentang tempoh peralihan. Apa tempoh peralihan? Baik. Sebenarnya begini. Tempoh masa peralihan itu contohnya dalam bidang pentadbiran awam dan juga pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Sebenarnya tempoh peralihan itu mengambil masa sebanyak ataupun selama plus minus lebih kurang 10 tahun. Tempoh masa peralihan ini bermaksud memberi kelonggaran kepada Sarawak dan Sabah untuk beralih daripada sistem sedia ada kepada sistem Malaysia. Boleh faham? Sebab
Okey, korang dengar betul korang dengar betul. Sarawak 100 tahun 1841 hingga 1941 dijajah, diperintah oleh James Brooke, keluarga Brooke lah. Okey, keluarga Brooke. Kemudian datang Jepun, okey, Jepun perintah selama 3 tahun setengah. Bila Jepun kalah, maka datang pula kerajaan British yang memerintah Sarawak dan Sabah ini sampailah tahun-tahun 1963. Bermakna sistem pentadbiran awam dan juga pendidikan Sarawak dan Sabah ini hampir mirip kepada Britain. Pentadbiran awam dan pendidikan ini lebih kepada Britain. Penggunaan bahasa Inggeris yang banyak dalam pentadbiran awam dan pendidikan. Kemudian juga cara pentadbiran pun mengikut cara British. Cara pendidikan pun mengikut cara British. Jadi, bila Sarawak dan Sabah nak join Malaysia, mereka tak boleh simply suddenly tukar pentadbiran awam dan pendidikan tu. Cara pendidikan awam dan cara pentadbiran awam tu tiba-tiba tukar, tak boleh. Jadi mereka perlu diberi masa untuk berubah sedikit demi sedikit. Dan tempoh perubahan yang diberikan oleh kerajaan adalah selama hampir 10 tahun. So itu yang dimaksudkan tempoh masa peralihan. Supaya orang-orang yang selama ini dah ikut sistem British, bila masuk jadi Malaysia, maka mereka akan guna pakai sistem Persekutuan Malaysia dan sedikit demi sedikit berubah menjadi sistem pentadbiran tempatan. Sebelum ini pentadbiran banyak guna bahasa Inggeris apa semua kan. Tapi bila dah masuk Malaysia, mereka mula untuk kena tinggalkan, lupakan sekejap bahasa Inggeris dan juga mereka kena bertutur dan juga kena melakukan urusan pentadbiran menggunakan bahasa Melayu. So, itu maksud tempoh masa peralihan. Memberi ruang tempoh masa pada Sarawak dan Sabah untuk berubah mengikut sistem Malaysia. Boleh faham, Danisha? Itu tempoh masa peralihan. Boleh Danisha? Baik. Dave tanya, kenapa kat Sabah Sarawak panggil Bumi Putera, cikgu? Bagus soalan tu. Baik. Okey. Penduduk Bumi Putera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan. Kerana apa? Kerana penduduk Bumi Putera di Sarawak dan Sabah ini adalah terdiri daripada orang-orang asal Sarawak dan Sabah seperti orang-orang Iban, kemudian Kadazan, kemudian juga Bajau, kemudian juga seperti Melanau, Bidayuh, kan. Jadi mereka ni semua memang orang yang asal daripada daripada Sarawak dan Sabah. Sebab itu orang-orang ini, suku kaum ini diiktiraf sebagai penduduk Bumi Putera. Boleh faham Dave, boleh faham kenapa? Dia memang suku kaum yang memang tinggal dan berasal daripada Sabah dan Sarawak. Baik. Kalau kita lihat di sini, inilah dia contoh Sabah bersetuju mengiktiraf. Sabah bersetuju mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai balasan dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas tahun 1963. Nampak tak apa yang cikgu cakap tadi kan? Maknanya Sabah dibenarkan untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun. Kemudian baru berubah ke bahasa Melayu. Dan pada 1970, Datuk Mustafa Datuk Harun menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Sebagaimana mengikut dasar pendidikan kebangsaan. 1971, Dewan Undangan Sabah meluluskan untuk jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam urusan rasmi negeri Sabah. Maknanya apa? Maknanya, bila kerajaan berikan tempoh masa peralihan, maka negeri Sarawak dan Sabah ini, mereka sedikit demi sedikit belajar untuk berubah. Dan akhirnya mereka mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi negeri Sabah dan untuk urusan rasmi.
Okey. Jadi inilah dia yang kita kata sebagai tempoh masa peralihan yang terdapat dalam Perjanjian Malaysia. Okey. Baik. Ada soalan nak tanya sebelum kita pergi kepada misi PBB. Okey, misi PBB, dan misi PBB ini kita kata adalah bahagian yang terakhir dalam okey, dalam pembentukan Malaysia ni. Kepentingan dia apa, cikgu? Kepentingan yang mana? Apa kepentingan apa? Perjanjian Malaysia ni. Okey. Okey, sebenarnya Perjanjian Malaysia ini kepentingan dia adalah untuk apa? Mengiktiraf hak, mengiktiraf hak kepada semua negeri dalam Malaysia, itu satu. Dan juga kepentingan yang lain iaitu kamu tahu bahawa sebenarnya kepentingan Perjanjian Malaysia ini adalah untuk memasukkan Sarawak, Sabah dan Singapura ini ke dalam Persekutuan Malaysia. Kepentingan Perjanjian Malaysia ni maknanya apakah benefit ataupun manfaat, iaitu Perjanjian Malaysia ni. Iaitu Perjanjian Malaysia ni mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura. Jadi ini antara kepentingan dia lah. Kepentingan Perjanjian Malaysia ni untuk memberi pengiktirafan, untuk membentuk Malaysia, untuk memberikan tempoh masa peralihan. So inilah dia. Perjanjian Malaysia ini juga boleh menjadi satu kita kata fakta. Kita boleh ambil fakta untuk soalan apakah kepentingan Perjanjian Malaysia. Okey. Baik. Kita teruskan. Okey, dengan kita teruskan sikit lagi dengan misi PBB. Baik. Bila kita lihat bahawa Tunku Abdul Rahman buat perjanjian ini, dan juga telah pun mengisytiharkannya, maka Indonesia membuat bantahan rasmi. Kita tengok dah mula ada konflik. Indonesia membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di PBB. Membuat bantahan rasmi kat mana? Buat bantahan rasmi di PBB. Membuat bantahan rasmi tentang pembentukan Malaysia. Oleh itu, UTAN, iaitu Setiausaha Agung PBB, umumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa iaitu UNMM, United Nations Malaysia Mission. Take note benda ni. UNMM iaitu United Nations Malaysia Mission pada 12 Ogos 1963. Untuk buat apa? Untuk PBB ini, untuk menilai dan juga membuat laporan. Sebenarnya cerita dia, Indonesia buat bantahan. Dia kata apa? Dia kata, kenapa Malaysia mengisytiharkan bahawa Sabah Sarawak akan join dan membentuk Malaysia? Ini tak bagus, ini tak adil. Jadi Indonesia buat bantahan. Dia kata apa? Ini adalah satu bentuk penjajahan baru ni. Ini akan menjejaskan keselamatan Indonesia. Jadi, bila dia dah komplain dekat PBB, PBB pun buat sebuah jawatan kuasa. Macam Suruhanjaya jugalah. Dan jawatan kuasa itu tugasnya untuk apa? Untuk menilai dan membuat laporan berkaitan dengan pembentukan Malaysia. So kita ada Lawrence Michael Moore ni. Lawrence Michael Moore ni sebenarnya duta Amerika Syarikat di PBB, mengetuai rombongan untuk melakukan apa? Inilah dia apa yang dia buat melakukan tinjauan di Sarawak dan juga di Sabah. Melakukan tinjauan. Maknanya survey di Sarawak dan Sabah. Jadi, oleh sebab itu, pembentukan Malaysia yang sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos 1963 ditangguhkan, terpaksa postpone kerana laporan Setiausaha PBB itu
hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Dan pada 14 September 1963 ini, misi ini menerbitkan laporan penduduk Sarawak dan Sabah yang mana mereka menerima pembentukan Malaysia. Maknanya bila PBB sendiri dah sahkan, dah tanya kepada penduduk Sabah Sarawak, betul ke korang nak join Malaysia ni? Ya, betul. Okey, memang betul lah. Jadi tidak ada unsur-unsur ugutan, penipuan dan sebagainya. Jadi sebab itu PBB dah pergi sana, kemudian datang balik ke negara mereka dan membuat laporan bahawa Sabah Sarawak memang nak join Malaysia. Jadi itu dia. Misi PBB. Kemudian barulah. Kenapa Indonesia bantah tentang pertubuhan ini? Indonesia bantah kerana ada dua sebab. Yang pertama, mereka merasakan bahawa pembentukan Malaysia ni adalah satu penjajahan neo-kolonialism ataupun penjajahan bentuk baru yang telah dibuat oleh Tanah Melayu. Maknanya apa? Diorang menganggap bahawa Tanah Melayu ini sedang menjajah Sarawak dan Sabah. Jadi itu yang diorang membantah. Diorang anggap bahawa Sarawak dengan Sabah telah dijajah oleh Tanah Melayu. Itu satu. Yang kedua, mereka membantah kerana apa? Apabila Malaysia dan juga Malaysia terbentuk, maka dikhawatiri Malaysia ini sebenarnya adalah di bawah pengaruh British. Ya, memanglah kita memang di bawah pengaruh British. Jadi Indonesia risau bahawa dengan adanya British maka akan menjejaskan keselamatan Indonesia, menjejaskan keamanan Indonesia. Jadi itulah yang dikhawatiri. Jadi kalau kita lihat, selepas itu kita lihat peristiwa pengisytiharan Malaysia, iaitu Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963. Ingatkan jelas tak? Siapa je yang join PBB ni cikgu? Pada waktu ini, PBB sudah ada hampir 84 buah negara ke 90 buah negara seluruh dunia yang dah join PBB itu. Jadi Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963. Istiadat pengisytiharan diadakan serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Dan Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan Malaysia di stadium mereka, disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman. Sarawak pula, Datuk Abang Haji Openg, Abang Haji Sapi mengangkat sumpah. Dan juga inilah dia gambaran-gambaran berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Dan inilah laporan PBB tentang Malaysia, iaitu apa ni? Iaitu United Nations Malaysia Mission, UNMM, United Nations Malaysia Mission. Dan ini gambaran-gambaran perisytiharan dan ini adalah dokumen pemasyhuran Malaysia. Siapa yang pandai baca boleh bacalah kot. Dan Khairina boleh baca, Khairina? Dan Nisha boleh baca? Boleh baca tak lu? Tulisan Jawi tu. Dengan nama, cikgu baca, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, mengasihani. Segala pujinya. Taranum sikit. Ini bukan bahasa Arab pandai, ini bahasa Malaysia pandai. Cuba tulisan Jawi. Taranum lah pula. Baik. So secara kesimpulannya itulah peringkat dan langkah-langkah yang mana bagaimana Malaysia terbentuk. Kita ulang balik tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia sehingga tercapainya pembentukan Malaysia ini. Yang pertama, ingat langkah-langkah pembentukan Malaysia yang pertama iaitu siri lawatan, satu. Yang kedua iaitu JSKM. Kalau tak ingat nama penuh, just ingat dia punya short form ni, JSKM. Kemudian yang ketiga, referendum Singapura. Tiga. Yang keempat, rundingan London.
Okey, yang kelima Suruhanjaya Kobol. 5. Okey, Suruhanjaya Kobol. Dan yang keenam, kita lihat di sini pembentukan JAK. Ini yang keenam. Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. JAK. Dan yang ketujuh sebenarnya adalah Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa perisytiharan Malaysia. Jadi Malaysia pun diisytiharkan. Tapi nak diisytiharkan tu, nak diisytiharkan tu namun kalau kita lihat di sini ada masalah dengan Indonesia, maka berlakunya misi PBB, iaitu United Nations Malaysia Missions, dan kemudian barulah berlaku peristiwa pengisytiharan Malaysia. Baik, ada soalan nak tanya? Bab ni pun dah nak habis dah sebenarnya. Bab ni pun dah nak habis dah sebenarnya. Lepas ni kita belajar konfrontasi